warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan istimewa Bicara Personality kita pada malam ini, di mana untuk malam ini kita akan bersama dengan dua orang instruktor, iaitu Imran Zaini bersama dengan Zuli Razak, yang akan menemani anda sepanjang kita punya rancangan istimewa, okey, sehingga jam 9 malam. Jadi sekiranya anda ingin ketahui mengenai dua watak yang akan dibawakan oleh kedua instruktor kita pada malam ini, pastikan anda stay sehingga ke rancangan penghujungnya, iaitu pada 9 malam. Jadi kita akan adakan sneak preview melalui Facebook. Jadi sekiranya anda semua ingin teruskan saksikan kami bersiaran secara langsung sehingga jam 9 malam, anda boleh terus untuk saksikan kami bersiaran secara langsung menerusi Ruang Lanjutan Melayu, dan anda juga boleh berinteraksi bersama dengan pakar-pakar kita pada malam ini secara langsung. Jadi anda boleh typekan sahaja apa-apa komen ataupun soalan yang anda ada di ruangan chat box di sebelah kiri saya untuk berinteraksi secara langsung bersama dengan pakar kita pada malam ini. Jadi tanpa kita drag masa lagi, jom kita menjemput kedua-dua pakar kita untuk malam ini. Hai Imran, hai Zuli, apa khabar? Macam mana lupa nama saya tu? Kenapa dia berhenti Tu dekat lah, saya Lagi boleh sikit dah sebut Azni tadi. Azni. Saya muda tengok macam Abang Zuli Azni, je. nampak muda macam Azni. Kita ingat yang baik je. Kita ingat yang baik. Okay, so Zuli dengan Imran, boleh tak berikan sedikit mungkin clue tentang watak yang anda berdua akan sampaikan pada malam ini, dan sedikit highlights daripada dua-dua watak tersebut. Okey, Zuli nak mula dulu ke? Sila Imran, sila. Saya orang muda, bagi orang tua dulu. Okey, jadi okey. Tapi sebenarnya kita tak boleh lari daripada topik orang tua, sebab kita nak bercerita tentang memang Orang tua. orang-orang yang dah tak ada. Tak ada. Dah meninggal kan kedua-duanya. Ni memang old school. Kita kembali ke zaman silam, kita nak lihat kepada bapa-bapa pelaburan semasa era mulanya modern financial market. Okey, saya akan bercerita tentang Encik John Templeton. Okey, kenapa saya pilih dia? Sebab dia bagi saya antara pioneer kepada beberapa strategi dagangan yang kurang digunakan pada ketika itu. Okey, jadi nak tahu apakah strategi dagangan yang digunakan oleh Encik John Templeton? Okey, kita akan bincangkan selepas ini. Silakan Zuli. Okey, saya pula ni bapa kepada bapa. Iaitu Benjamin Graham. Tengok orang tua. Ni orang tua semua ni. Benjamin Graham. Kalau anda seorang pelabur, anda seorang trader, ini nama yang wajib tahu. Dan in fact buku beliau at least anda baca lah. Dia ada dua buku dan salah satu tu Intelligent Investor. Itu bagi saya satu bacaan wajib bagi mereka yang mengikuti dunia kewangan. Jadi wassalam Kimi Sunbi dan rakan-rakan lain. Jadi Benjamin Graham ni sebut satu je, dia adalah mentor kepada bapa seorang lagi, Warren Buffett. Kalau Warren Buffett pun ambil dia sebagai mentor, sebagai guru, apatah lagi kita. Jadi kalau anda nak lebih mengetahui mengenai mengenai fundamental tu lah, fundamental asas kepada asas ni, nama ni wajib kenal, Benjamin Graham. Bukannya biskut Graham. Ni adalah orang dia lah, Benjamin Graham, iaitu kepada value investing. Basic dia wassalam bicat. Okay, basic dia investment ada dua kaedah. Satu adalah kepada growth, satu lagi kepada apa dia Imran? Kepada value. Value investment. Jadi value tu kita melihat kepada intrinsic value dan kita untuk jangka panjang. Growth pula melihat kepada potensi untuk harga tu naik. Tu growth. Jadi Benjamin Graham ni bapa kepada yang value investing tadi. Tu dia. Orang-orang tua ni semua tua ni. Waalaikumsalam Amir. Dah meninggal. Dua ni dah meninggal. Okey, ada lagi nak saya tambah lagi boleh Jawahir? Boleh teruskan. Silakan Zuli, boleh gunakan screen pun boleh. Kita bagi Imran start dulu. Kalau tak saya terus ambil. Imran dah tunjuk slide tu. Okey, dipersilakan Imran. Okey, boleh saya mulakan. Okey, baik. So first of all,
Waalaikumsalam, Hakimi, Sunbi. Okay, Big Cat Trader. Wow. Okay, Badius dan juga sahabat baik saya, Amir. Okay, Waalaikumsalam. Thank you for joining us. So, first kali saya akan cerita kenapa saya pilih personality ini. Ya. Okay. Jadi, anda pernah dengar tentang contrarian investing. Okay, basically, ini adalah orang-orang yang degil. Parti pembangkang. Parti yang melawan arus. Jadi, itu adalah antara strategi yang digunakan oleh my personality hari ini, Encik Templeton. Baik, jadi kenapa contrarian ni efektif? Sebab kita tengok dalam pasaran kewangan, kita akan ada sentiasa apa? Sentiasa ada lengkungan ini. Okay, kita ada lengkungan apabila contohnya, apa itu sendi, kenapa industri ni bapakmu famous dari Imam. Saya rasa industri investment ni memang dominated by men kan, Zuli? Betul tak? Saya belum nampak lagi. Mungkin ada tapi tak nampak dalam radar saya. Mungkin Zuli lebih tahulah. Okay, Zuli akan cerita ya tentang women investor. Itu dia akan cerita. Mungkin kita akan buat dalam next topik ya. Satu untuk kasih ibu-ibu pula. Ibu-ibu. Ibu-ibu punya investor. Kita asyik dekat bapak-bapak aja kita pun dah bosan kan. Okay, hati-hati panaskan enjin tu. Okay. Enjin tu saya rasa enjin Zuli tu tengah overheat tu. Baik, so contrarian diorang ni semasa semua orang tengah shock, katakan Bitcoin. Okay, awal tu bila Bitcoin tengah mula melonjak kan Zuli, kita ingat tak? Tiba-tiba ustaz yang dahulu katanya haram, tiba-tiba halal pula. Okay, harga Bitcoin terus naik kemudian berada pada aras yang sangat tinggi. Berada di mana? Di sini kat sini lah orang dah tengok dunia. Dah tak cecah daratan dah, semua dah terapung. Okay, dan di sini sebenarnya kalau anda contrarian, anda tahu kat sinilah tempat anda nak sell. And true enough, apa yang berlaku selepas tu jatuh dengan menjunam dengan sangat tajam sekali ya Bitcoin. Dan waktu ini pula Zuli, Jawahir, tiba-tiba ustaz tadi yang kata halal, tiba-tiba kata haram pula Bitcoin ya. Jadi tiba-tiba haram pula sekarang ni. So itulah dia. Okay, dan ketika Bitcoin dah jadi minimum sangat ni, pada itulah ini kalau anda contrarian, dekat sinilah peluang untuk anda nak buy. Okay, ini adalah antara strategi yang sangat efektif sebenarnya, tapi anda kena betul-betul tahu dia punya turning point. Okay, jadi ini dia Encik John Templeton. Okay, saya nak highlight sikit lah dia punya kata-kata hikmat dia. The right time to invest is when you have money, basically when you have cash. Okay, baik. Jika kita nak berprestasi lebih baik daripada orang-orang awam, majoriti, apa yang kita perlu lakukan? Adakah kita perlu lakukan yang lebih baik? Jawapannya tidak. Kita hanya kena berbeza. Kita kena berbeza daripada orang awam. Okay? Kemudian, kita beli semasa yang lain sedang jual dan kita jual semasa yang lain sedang tamak membeli adalah antara strategi kontranya. Saya rasa Encik Warren Buffett pun setuju ya dengan pendapat Encik John Templeton. Tapi bukan setakat itu saja, macam-macam lagi yang dibawa ya oleh Encik John Templeton ni. Actually antara pelopor, pioneer kepada beberapa investing strategi. Okey, kita ke slide yang seterusnya, kita bercerita sikit tentang dia punya biodata dia. Baik. So, ini dia Encik John Templeton masa dia waktu muda, sangat-sangat kacak pada ketika itu. Dia lahir pada 1912. Oh, dah 100 lebih tahun. Sebelum zaman kita. Okey, ini dia zaman masa dia jejaka, kemudian dah meninggal ya pada tahun 2008. Umur 95. Wow. Dalam sama dengan umur Zuli, Tuan M kita ya. Panjang umur dia, 95. Baik. Education. Okay. Yale University, Balliol College, Oxford. Bukan main lagi. 2 daripada 3 adalah Ivy League. Okay. Jadi orang yang sangat-sangat berpendidikan tinggi. Apa itu Zumbi masih ingat Bitcoin booming phase pertama yes. Pada ketika itu, ustaz-ustaz semua halal cryptocurrency. Baik. Pekerjaan beliau of course sebagai investor, okay, sebagai fund manager and sebagai philanthropist. Okay, antara kerjaan beliau. Okay, sumbangan beliau adalah pengurus kepada Templeton Growth Fund. Inilah dia Berkshire Hathaway sebelum Berkshire Hathaway. Okay, ini dia Templeton Growth Fund. Dia punya flagship investment vehicle. Kemudian diorang ni bila dah make their billions, diorang akan menjadi dermawan. Terutamanya Encik John Templeton.
Okay. Dia adalah penderma kepada Templeton College di Oxford. Okay. Pengasas kepada Templeton Religion Trust. Antara perkara yang menarik tentang Encik John Mark Templeton, dia adalah seorang yang religious. Okay. Seperti saya. So, beliau juga adalah pengasas kepada Templeton World Charity Foundation. Ingat, dia adalah seorang filantropis. Okay. Pengasas kepada Yayasan John Templeton Foundation. Ada dua yayasan. Dia tak cukup orang satu, ada dua yayasan. Okay. Memperkenalkan anugerah Templeton Prize. Ini sangat menarik sebab anugerah ini sangat berkait rapat dengan agama. Saya akan bincangkan nanti dalam slide yang seterusnya. Okay. Dan ada lagi satu. Beliau ni juga membuat study tentang humility. Okay. Humility ni maksudnya humble. Macam mana dengan menjadi humble akan benefit your career and also your life. Sangat-sangat menarik. Okay, jadi ini adalah dia punya biodata yang basic ya. Baik. Seterusnya. Kita kat sini adalah investor dan trader. Apa yang kita berminat, kita nak tengok macam mana Encik John Mark Templeton ni tackle the financial market. Jadi inilah profil beliau sebagai seorang pelabur. Kita tengok dia punya strategi. Baik. Okay. So, beliau mula investing pada umur 25 tahun. Okay. Pada tahun 1939, beliau ada buat satu trade yang agak smart. Okay. Di mana pada ketika inilah beliau membeli share-share di dalam pasaran saham Amerika, mana-mana share yang di bawah $1 dia beli. Okay. Dia beli sebanyak mungkin dia beli. Okay. Basically dia beli penny stock lah pada ketika ini. Kenapa? Sebab apa yang berlaku ialah pada ketika itu World War II, Zuli. Okay. Pada ketika ini askar-askar Nazi sedang berarak merentasi Eropah. Okay. World War II. Bayangkan semasa berlaku waktu apakah sentimen dunia barat, sentimen yang paling negatif pada ketika itu ya. Waktu inilah anda akan dapat undervalued stock dan juga investment. 5 tahun kemudian apa yang berlaku? Posisi beliau tadi, penny stock yang dibeli tadi banyak masa bermulanya World War II mendapatkan beliau pulangan 400%. Okay. Beliau membuat trade ini semasa umur beliau dalam umur 29 tahun. Okey. Kemudian pada tahun 1954 beliau melancarkan flagship fund beliau iaitu Templeton Growth Fund. Okey. Dan 40 tahun kemudian beliau menjualnya dan pada ketika itu dana yang diuruskan ataupun nilai dana Templeton Growth Fund adalah bernilai lebih 13 bilion. Okey. Ini profil pelabur secara basic. Sekarang saya nak tunjukkan kepada anda strategi yang membuahkan hasil yang begitu banyak sekali untuk Encik Templeton. Number one, ada dua strategi yang saya nampak memberikan kesan impak yang besar terhadap kekayaan beliau. Number one, iaitu beliau antara yang berani invest di luar Amerika Syarikat. Baik, dia adalah antara pioneer invest outside Amerika Syarikat. Zaman dahulu, kalau nak buat duit, biasanya orang ingat apa, Zuli? Orang ingat apa? The American Dream. Okay. Tetapi, Encik Templeton ni, dia ada contrarian sikit. Dia mencari peluang di luar Amerika Syarikat. Ini cerita dia. Setelah menamatkan pengajian beliau di Yale dan Oxford, saya rasa beliau ni ambil law ya. Beliau adalah student law. Baik. Lepas dia tamat pengajian, beliau menggembara serata dunia. Okay, travel. Tapi ini bukan gambar dia yang masa muda. Ya, saya tak jumpa gambar muda dia. Saya jumpa gambar yang tua dia. Okay, tapi beliau banyak travel. Semasa beliau travel, beliau mendapati peluang pelaburan di luar Amerika sebenarnya sama ataupun lebih baik daripada di dalam Amerika. Huge opportunity di luar pasaran Amerika Syarikat. Okay. Ini antara strategi beliau. Mencari saham-saham yang bargain, bukan di Amerika, tetapi di seluruh dunia. Beliau adalah antara pioneer. Ya. Ingat, ini adalah zaman 1940-1950. Okay. Zuli dah lahir belum? Dah lahir kot waktu ni? Belum. Bapak saya baru lahir. Okey. Jadi apakah ciri-ciri yang dikejar oleh Encik Templeton semasa beliau nak mencari bargain punya stok? Ialah negara yang inflasi rendah, okey,
Dan yang kedua, of course, regulasi yang kurang ketat. Ini of course lah ya. Tak perlu kita nak sebutkan. Lagi banyak regulasi yang melecehkan, susah. Kita nak buat keuntungan ya. Saya tak mengatakan anda kena pergi ke negara macam contohnya apa Zuli? Macam kat Bahamas ke, okay? Macam apa? Macam FTX ke, okay? Tapi sebenarnya peluang kat luar mereka ada. Itu poin saya. Bukan suruh anda pergi Bahamas buka FTX ya. Okay, contoh yang terbaik, strategi melabur di luar Amerika Syarikat adalah beliau melaburkan di mana? Di Jepun. Sekitar akhir tahun 60-an dan awal 70-an. Inilah masa apabila berlakunya economic miracle di Jepun. Betul-betul lepas Perang Dunia, Jepun kan antara yang kalah. Dia mendirikan semula negara dan mereka menjadi businessman. Perhatikan. Okay, jadi kalau kita tandakan, saya ada berapa minit lagi? Time's up dah sebenarnya. Okay, jadi itu sahaja daripada yang kita boleh kongsikan untuk penonton di Facebook. Okey, jadi anda semua boleh terus untuk saksikan kami bersiaran sehingga jam 9 malam menerusi Ruang Lanjutan Melayu. Okey, jadi terima kasih diucapkan kepada penonton yang saksikan kami menerusi Facebook dan kita akan ambil break seketika dan kita akan kembali lagi sekejap lagi. Alright, hai semua, kembali lagi anda bersama dengan saya hari ini sebagai host anda dan bersama dengan dua orang instruktur kita pada malam ini akan menemani anda sehingga jam 9 malam ini. Kita ada Zuli Razak dan juga Imran Saidani. Jadi sekiranya anda ada sebarang komen ataupun soalan, anda boleh sahaja gunakan chat box di sebelah kiri saya. Okey, anda boleh sahaja typekan nama anda dan join to chat dan anda boleh mula untuk berinteraksi bersama dengan saya dan juga dua pakar kita pada malam ini. Dan kita akan mulakan bersama dengan Imran. Okey, dipersilakan Imran. Okay, as I was speaking because before I was interrupted by a break. Okay, bahasa Inggeris tadi Zuli. Bahasa Jepun Zuli. Jepun. Okay, Jepun ni lepas Perang Dunia. Nabi, Waalaikumsalam. Betul apa ni, Amir bersambung. Sambung sekarang. Okay, jadi lepas Perang Dunia Kedua, Jepun adalah antara negara yang kalah. Okay, jadi mereka nak kena membangunkan semula negara mereka dan mereka menjadi businessman. Germany pun sama. Okay. Kita boleh katakan disebabkan mereka kalah perang, mereka dah ada clean slate untuk membina sebuah negara. Okey. Betul Sumbi. Tahun 60-an, 70-an adalah golden era recovery Jepun. Kita namakan sebagai Japan's economic miracle, ya. Ya, saya nak tandakan kalau kat sini. Yes. Maknanya di 60-an sampailah 70-an. Jadi dekat sinilah Encik Templeton buat duit. Okey, dekat this region. Okey, baik. Dan tahun inilah kita ada antara hero-hero bisnes Jepun tahun 60-an 70-an adalah antaranya Honda. Okey, beliau ni, Soichiro Honda, memperkenalkan kita kepada, saya minat kereta jadi saya tahulah ya. Okey, yang siapa yang minat motor confirm tahu Honda CB. Okey, confirm tahu. Sekarang pun saya tengok Zuli dekat jalan raya dah banyak orang yang kembali retro ya pakai Honda CB versi CB ni. Okey, inilah dia punya sumbangan orang Jepun pada era 60-an. Jadi itulah yang diperoleh oleh Encik Templeton. Jadi ini nombor satu, pelaburan luar Amerika Syarikat. Nombor dua adalah contrarian. Ini dia. Okey, seorang contrarian. Tapi tunggu dulu. JDM. Hakimi, JDM 80-an. 80-an kita ada GTR R32. Kita ada mungkin RX-7, kita ada Supra. Kita apalah. Cerita kereta lain kali ya. Okey, contrarian tu apa? Ini dia contrarian. Okey. Semua orang kata Liverpool akan kalah. Ada seorang yang sesat kata Liverpool akan menang. Itulah dia contrarian. Betul. Sekarang ni Zuli adalah contrarian kepada Liverpool. Dia seorang je yang rasa Liverpool akan menang. Sebab dia memang langkah malam tadi dia menang, jadi adalah langkah antara langkah-langkah untuk memenangi kembali liga. Itulah.
Dalam tadi dia menang Okey, 2-0. okey. Saya Ya, percaya. Encik Zuli. Saya percaya. Okey. Jadi, contrarian ni sebenarnya saya nak puji Zuli. Kalau Zuli betul, Zuli nampak nilai intrinsik Liverpool. Klop. Walaupun trend utama bertentangan. Betul? Okey, itulah dia contrarian. Orang ni degil sikit. Tapi kadang-kadang kedegilan beliau boleh membuahkan hasil. Betul? Itulah yang berlaku kepada Encik Templeton. Saya setuju. Okey. Saya setuju Templeton ni. Ya, sekarang baru setuju. Okey. Jadi, strategi contrarian adalah selain daripada membuat strategi yang biasa, kita nak beli saham kan, kita beli dekat mana? Dekat sektor yang sedang booming. Dalam sektor booming, kita ambil yang top-top punya saham. Itu adalah klasiknya. Masalahnya, semua orang buat macam tu. Betul tak? Kalau kita nak jadi lebih baik daripada semua orang, kita mungkin kena jadi bukan lebih baik. Kena jadi different. Itulah dia contrarian. Jadi apa yang Encik Templeton buat ialah beliau mencari aset-aset yang tersembunyi ataupun undervalued ataupun yang dilupakan oleh pelabur lain. Okey, inilah dia kekuatan contrarian. Okey. Bagi beliau, kadang-kadang ada syarikat yang sedang in trouble kan, bukannya dia akan mati. Kadang-kadang cuma adalah nak reform. Okey, ada CEO baru, ada takeover, tukar strategi. Itu adalah sebenarnya kalau kita dapat peluang yang bagus adalah potensi pertumbuhan syarikat yang sangat besar. Itu yang dipikirkan oleh contrarian. Contohnya, bila Donald Trump nampak rumah terbakar, dia nampak apa? Bukan nampak rumah terbakar, dia nampak Trump Tower. Itu dia punya pemikiran. Ya? Next. Dan sebaliknya, dia juga akan mencari saham yang terlalu popular, yang semua orang berkerumun, ataupun yang overvalued. Dan dia akan short saham ini, membuat keuntungan semasa harga saham jatuh. Contrarian. Okay. Contoh terbaik contrarian punya strategi yang digunakan oleh Encik John Templeton adalah pada tahun 1990-an, akhir 1990-an. Inilah era internet boom. Okay. Kita tengok apa yang berlaku. Lewat tahun 1990-an, saya dekat skor rendah lagi ni Zuli. Saya tak tahu lagi saya dekat skor rendah tengah main Pokemon. Tak tahu lagi apa yang sedang berlaku. Pada waktu ini Zuli, Jawahir, semua syarikat ada nama .com saja ataupun ada kena-mengena dengan internet, okay, mendapat valuasi yang sangat tinggi dan kadang-kadang tak masuk akal. Pada waktu walaupun tu tak ada produk. Semua orang nak buka bisnes cyber cafe kan. Correct. Betul. Jawahir tahu tak cyber cafe tu apa Jawahir? Tahu. Saya tahu, saya kat sekolah rendah. Dia bukan yang ikan tu tau, ikan tu lain. Ikan tu lain. Ni zaman-zaman saya mula start, masa tu sebenarnya saya start invest dan ada kawan-kawan yang buka cyber cafe sebab tak ramai orang ada komputer ataupun laptop kat rumah. Jadi orang pergi satu tempat untuk ada menggunakan komputer. Betul. Terkenal zaman kecil-kecil tu. Anyway, next. Ini semua menghasilkan apa? Okay? Bila ada valuasi yang tinggi, syarikat yang ada .com saja, ada kena-mengena internet dapat valuasi tinggi, walaupun tak ada produk tersebut, apa yang berlaku? Inilah dia bubble. At one point, bubble ni akan meletup. Okay? Jadi pada ketika inilah, Encik Templeton menjadi contrarian. Apa tu? Nihonkan cyber cafe, menjepulkan cyber cafe. Okay, anyway, big cat trader anyway. So, waktu ini kita tengok betapa kedegilan Templeton ataupun contrarian Templeton membuahkan hasil. Inilah dia .com bubble. Okay, tengok apa yang berlaku semasa .com bubble. Okay, kat sini ya, dia punya puncak dia di sini. Okay, dalam era ni, display area, sekejap ya. Warnet. Ini yang berlaku. Yes. Oh, ini macam kita naik roller coaster. Dan waktu inilah Encik Templeton mengambil tindakan. Okay, beliau menjual ataupun short beberapa saham IT yang sedang hangat, yang sedang hot, yang sedang hype semasa tengah IPO. Syarikat ni IPO saja bro. Menjunam. So, beliau menghasilkan keuntungan berjuta-juta dolar. Nampak? Contrarian. Tapi saya rasa Liverpool tak kaya macam ni lah. Ya? Dia kalah terus kalah. Dia trend. Dia kumpul sikit-sikit dia kalah kumpul. Tapi lepas tu dia menang tak terkira. Tu je sebenarnya.
Okay. Anyway, saya nak sambung mula cerita tentang Encik Templeton sebab ingat dia ni orang yang religious. Lebih kurang macam saya lah. Ini saya tak tahu sangat dia punya keagamaan saya tak pasti. Tapi Templeton ni very religious. Okay. Beliau merupakan penganut Christian Orthodox. Dan beliau ni, pemikiran beliau sebenarnya adalah sangat humble. Okay. Kehidupan beliau adalah lebih konservatif. Okay. Mengikut tradisi kesederhanaan. Okay. Dia tak splurge dan penuh dengan amal jariah. Sama macam kehidupan yang Zuli saya tak tahu. Ya. Saya kawan dengan jariah kawan. Jadi pegangan agama beliau yang kuat inilah yang mendorong beliau untuk menubuhkan beberapa yayasan dan mencipta satu anugerah khas untuk religion. Okay, itulah nama dia, Templeton Prize. Saya akan terangkan kepada anda ya. 1987, saya tak lahir lagi. Templeton Foundation ditubuhkan. Okay, berjaya projek-projek keagamaan. Jadi ini very religious dan juga kemanusiaan. 1902, Templeton Prize. Inilah dia anugerah yang saya nak tekankan dekat sini. Yang diperkenalkan oleh Encik Templeton. Anugerah keagamaan individu yang terbesar. Okay, nilai dia punya hadiah adalah lebih daripada 1 juta euro. Lagi besar daripada Nobel Prize. Okay, saya kasih anda sekarang ni beberapa contoh yang penerima anugerah Templeton Prize. Zuli, siapa ni Zuli? Cuba tengok ni Zuli. Siapa ni yang mendapat Templeton punya award ni? Siapa? Mother Teresa Tak nampak. Yes, correct. Okay, ini pula siapa? Zuli? Oh, itu kawan Dalai Lama. Kawan lama. Kawan lama, Dalai Lama. Okay, dan ini pula adalah King Raja Jordan II. Orang ni semua adalah apa? Adalah religious figure. Okay, yang mendapat anugerah ini ya. Mana-mana religious figure yang promote keamanan dan toleransi antara agama dapat anugerah Templeton. Jadi itulah beliau. Okay, saya punya conclusion terhadap Encik Templeton ini bukan saja seorang pelabur yang pioneer ya. Beliau contrarian dan beliau berani invest luar Amerika Syarikat. Beliau juga adalah seorang religious figure dan ada pegangan hidup dan sangat dermawan. Okay? Baik, jadi saya akan akhirkan di sini untuk my presentation tentang Encik Templeton. Satu role model yang sangat bagus yang kita boleh belajar daripadanya. Kalau trader, investor, kita tengok kepada trading strategi. Iaitu mencari outside the box. And secondly, mungkin sometimes it's good to become a contrarian. Okay, saya serahkan semula kepada Alright, so itulah dia watak yang dibawakan oleh Imran Zailani. Kita boleh nampak Imran ceritakan banyak similarities dia dengan Templeton tu. Okay, alright. Sebelum kita teruskan untuk perkongsian daripada Zuli pula, kita akan ambil break seketika. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Hai semua, kembali lagi anda bersama dengan saya dan juga dua orang pakai istimewa Zuli Razak dan juga Imran Zailani akan menemani anda sepanjang rancangan istimewa Bicara Personality kita sehingga jam 9 malam ini. Dan tadi kita telah pun dengarkan perkongsian daripada Imran Zailani dan kini tiba masanya kita dengarkan pula daripada Zuli. Dipersilakan Zuli. Okey, yang saya pilih adalah Benjamin Graham. Seperti saya sebut awal tadi, sekiranya anda seorang pelabur, sekiranya anda seorang trader, ini nama yang bagi saya wajib kenal. Ini wajib kenal lah. Kalau anda belajar dan ambil course bisnes, anda ambil kursus mengenai berkenaan dengan trading, berkenaan dengan financial market, ini nama yang macam mana pun akan ada dalam anda punya syllabus ataupun coursework. Memang ada nama ni. Benjamin Graham. Macam ni, macam Maradona lah untuk bola. Dia macam Pele, Maradona kalau yang selepas 80 orang tak tahu dia. Macam itulah lebih kurang. Kan orang tua tak tahu dia, orang muda-muda maybe lah. ada cara dia nak elak. Tak. Saya dengar daripada bapak saya besar. Saya dengar je. Okey, jadi Benjamin Graham. Saya tak dapat nak buat slide cantik-cantik macam Imran, bukan apa. Cari gambar Mamat ni, cari gambar Benjamin Graham ni, tak banyak gambar dia.
Memang tak banyak Betul. dia Orang-orang tua ni Zuri tak ada gambar. tak ada. Dia tak zaman tu dia orang pakai Kodak kan. Dia bagus. Tak ada selfie tadi. Mana ada. Tak ada front camera. Macam kita dulu kalau dulu kan, kalau dulu kita ambil gambar pakai Kodak, nak tak nak kita pergi print. Sekarang ni saya tanya kepada anda semua. Bila last anda pergi print gambar? Kalau bukan graduation, tak ada. Kan? Jarang-jarang lah. Kalau bukan kahwin ataupun graduation, jarang-jarang lah orang. Kalau hari raya lah maybe family reunion. Tapi inilah sebabnya susah nak cari gambar Benjamin Graham ni. Okey, beliau adalah pengasas kepada pelaburan berdasarkan nilai, berdasarkan intrinsic valuation Jadi pelaburan saya jelaskan awal tadi terdapat dua secara asasnya lah, dua cara. Yang pertama adalah kepada growth, pertumbuhan kenaikan harga. Yang kedua adalah kepada value sebenar. Satu-satu instrumen ataupun entiti yang kita laburkan tadi Jadi Benjamin Graham ni dianggap sebagai pengasas kepada pelaburan melalui nilai. Melihat nilai sebenar lah. Bukan harga, dia melihat kepada nilai. Kita akan bincangkan lepas ni. Beliau juga menulis dua buku, Intelligent Investor dan Security Analysis. Dan yang ketiga, beliau juga adalah seorang Wassalam AC Milan, mentor kepada ramai nama besar dalam dunia kewangan. Okey, jadi Benjamin Graham, beliau bukan lahir dekat US. Lahir di London. Nama sebenar beliau bukannya Graham, nama family beliau. Nama family beliau adalah apa nama family beliau? Nama lain lah. Bukan nama Graham. Saya tak ingat apa nama betul dia. Saya tulis yang ni bukan saya baca sikit, tapi saya tulis berdasarkan apa yang saya lebih suka buat benda tu, apa yang saya tahu sendiri. Apa yang saya belajar dululah pasal Benjamin Graham dan lain-lain Jadi pada usia beliau 1 tahun, keluarga beliau berpindah ke New York dan bapa beliau menjalankan bisnes furniture. Okey. Lepas tu bapa beliau meninggal. Masa tu beliau study lah di Columbia University. Jadi selepas ayah beliau meninggal, keluarga beliau amat susah. Dan ini dikatakan menjadi sebab punca utama Benjamin Graham ni membuat kepada value investment. Dia nak benda yang harga dia tak patut murah macam tu. Contohnya lah, Musang King anda jumpa RM5. Contoh kan. Musang King tu bagus. Imran, audio off Imran. Tak dengar. Saya kata kat mana tu? RM5 ya betul? Kalau kita jumpa macam tu lah lebih kurang kan. Mungkin Jadi Benjamin Graham selepas menamatkan pendidikan di Columbia University, beliau ditawarkan menjadi profesor lah ataupun meneruskan menjadi seorang tutor lah lebih kurang, profesor ataupun tutor di Columbia University. Beliau decline sebab beliau nak bekerja dalam bidang kewangan. Cerita dia sebab bapa dia tadi, keluarga dia susah jadi dia pun nak bekerja lah Tapi selepas tu beliau dah okey semua, beliau menjadi seorang profesor, mengajar jugalah dekat Columbia University dan selepas tu dekat UCLA. Di situ yang beliau jumpa Warren Buffett kalau nak tahu. Semasa beliau adalah profesor kepada Warren Buffett tu tadi. Okey. Jadi kerjaya awal beliau di Neuberger, Henderson dan Lloyd. Di situ beliau membuka satu partnership bersama dengan yang partner beliau lah Dan pada awalnya tiap-tiap setahun dengan jumlah modal yang kecil, beliau membuat perolehan tahunan sebanyak $25,000. Macam kita ni kecil. $25,000 tu itu tahun 1920 lebih tau. Itu tinggi. Itu equivalent beratus ribu lah kalau ataupun mungkin kepada jutaan kalau duit pada hari ini Jadi itu pada mula-mula beliau. Tetapi kejatuhan pasaran pada tahun 1929
menyebabkan beliau hampir wipe out. Di sinilah kita pada waktu inilah beliau menulis buku yang ni, Security Analysis. Bersama dengan ini Great Depression ke? Great Depression. Beliau Security Analysis ni beliau terbitkan bersama dengan David Dodd, dia punya partner ni, masa Great Depression 1930. Market jatuh 29, tapi lepas tu era Great Depression. Samalah COVID-19, lepas tu market jatuh. Tu yang ni, tapi kejatuhan pada waktu tu bukan macam yang kita ada recovery ya. Selepas COVID. Ini lama. Ni lama dia punya tempoh 2 tahun, 3 tahun Dan buku ini diterbitkan semasa era Great Depression 1930. Dan inilah daripada dalam buku ni beliau menulis mengenai bagaimana kita tak peduli kepada price. Kita cuma tengok nilai sebenar. Maksudnya melihat kepada aset yang ada pada satu syarikat, tolak liability dia. Katalah kita ada total aset satu syarikat tu lebih kurang 1 juta contoh. Lepas tu saham dia, kalau kita lihat kepada market cap, jumlah saham darab dengan harga, itu kita ambil yang simple lah, matematik simple Kalau sekiranya nilai saham dia bawah daripada nilai intrinsik ataupun nilai sebenar company itu, anda beli saham tu, saham dia pergi jatuh macam mana pun, kalau liquidate, maksudnya company tu bankrupt jual dia punya aset, anda masih untung. Itu idea dia lah. Ada lain lah, ada mean reversion lah, apalah. Sebenarnya ada dia punya formula dia. Tetapi ini adalah net punya investment. Nama dia net investment. Jadi melalui konsep inilah beliau melihat kepada peluang untuk nak melabur lah dan membuat kepada keuntungan dalam pasaran. Tak banyak yang saya nak sebut pasal beliau yang tak disebut lain, tapi something yang saya nak sebut mengenai mentorship beliau. Okey. Buku tadi, buku Intelligent Investor dan juga kepada buku Security Analysis, buku Intelligent Investor diterbitkan selepas tetapi Security Analysis ni selepas pasaran jatuh, basically beliau wipe out. Di situ beliau kata kena ada satu, macam bila kita invest tadi kan, macam Ira sebut tadi pasal contrarian kan, dia kena ada satu ruang lah. Kalau anda buat apa-apa pun, buffer lah, satu buffer. Kalau apa-apa pun jadi, ada tempat anda nak jatuh. Ada limit. Suli, nama dia adalah ni, margin of safety. Margin of safety. Itu nama dia. Itu margin of safety itu di-coin ataupun phrase tu di-coin selepas. Dia ada nama sendiri. Saya tak ingat dalam buku tu. Saya ada buku tu, tapi dalam almari tu cari tadi, ada orang pinjam. Security Analysis ni ada orang pinjam. Intelligent Investor saya jumpa. Tapi kalau tunjuk satu bukunya tak best. Dia kena dua-dua buku. Security Analysis saya ada yang original version ni. Dia dah lama buku ni. Bukannya tahun 1929 30 beli, tapi dah print, dah berapa kali print lah. Pengajaran saya kat sini, jangan pergi pinjam buku kat orang. Jangan beli. Tak dapat balik. Jawahir nak, kita bagi PDF. Jangan bagi, atau kita letak kat situ PDF. Jangan bagi pinjam buku. Pinjam buku kawan tak jumpa dah. Memang ataupun dia dah koyak ataupun kena conteng. Dua tu. Okey. Security Analysis itu agak teknikal dalam buku tu, tapi sebagai seorang trader retail, saya nak ajak anda untuk beli buku Intelligent Investor. Ini menceritakan mengenai Mr. Market, buku ni. Ini satu pembacaan yang bagi saya, anda akan nampak banyak benda. Bagi mereka yang nak belajar fundamental, ini adalah fundamental. Ini adakah metod ataupun kaedah yang dibuat oleh Ben Graham ni masih sesuai pada waktu ini? Ya dan juga tidak. Even
anak murid beliau iaitu Warren Buffett menyatakan kalau dia ikut Ben saja, mengikut Ben Graham saja, dia tak buat duit banyak sebanyak yang dia lihat sekarang. Dan even Warren Buffett tadi kita nampak yang cerita Templeton mengenai contrarian, bila pasangan kata jual, waktu orang takut, waktu tu lah dia beli. Tu yang Warren Buffett ikut. Tu contrarian lah. Risiko tu kena diambil. But apa yang Benjamin Graham ni bagi, kalau nak ambil risiko, do your homework. Ketahui kepada intrinsic valuation. Di situlah, yes, betul. Zaman study bagi pinjam buku, banyak buat, memang tak adanya buku. Okey, baca buku yang ni, Intelligent Investor tu. Itu, bagi saya, you will get the nature lah. Macam mana cycle dalam market, macam mana nak faham the interaction dalam market, macam mana anda buat anda punya due diligence, macam mana kita, apa benda-benda parameter yang kita nak tengok secara asas. Baca buku ni, anda boleh beli online ataupun actually kat mana-mana bookstore buku ni ada. Buku ni antara yang mana-mana lah, anda pergi finance punya ni ataupun marketing, finance, dalam finance ataupun dalam investment, buku ni kena ada. Kalau tak ada, bookstore tu tak bagus. Simple je. Buku ni adalah buku bacaan yang asas. Okey, satu lagi, kalau nak tahu kalau anda pernah dengar nama seorang lagi investor yang terkenal dekat US, Oliver Kahn, beliau juga adalah antara yang menyumbang. Dia adalah antara, saya ingat itu goalkeeper Jerman. Tak. Dia handsome. Yang Oliver Kahn dekat Germany tu tak handsome. Yang ni handsome. Handsome. Pergi Google muka yang Imran sebut. Terkejut kita tengok. Serius. Terkejut kan. Na'udzubillah. Tapi tak adalah. Itu adalah ciptaan Tuhan. Macam mana pun. Tapi Oliver Kahn tadi, dia adalah antara yang menyumbang kepada security analysis. Jadi kalau anda nak lebih dalam lagi, dan anda baca security analysis. Ini adalah dua buku yang saya pernah ceritakan bahawa saya mula trade ataupun mula melabur dalam saham tahun 97. Tapi sebelum tu, dua buku ni adalah peneman saya. Security analysis tu. Sebab security analysis tu buku pakcik saya. Tu yang saya kata buku awal. Dia yang bagi kepada saya. Jadi mula-mula saya baca, apalah cerita ni kan, ada taling tu kan, ada matematik punya ni, apa benda ni, mean reversion, pernah dengar tapi pernah belajar, tapi kita kat sekolah, bila kita belajar, kita cuma belajar untuk lulus exam. Bila kita nak membaca dan guna untuk kegunaan sendiri, tak faham aku. Dah selepas kita dah masuk market dan baca financial report, barulah nampak apalah guna benda-benda ni. Ikut sesi-sesi Imran, saya ikut tau hari-hari. Terutamanya bila Imran buat pasal top down punya analisis untuk company. Itu hari Khamis. Hari Khamis saya buat microeconomy punya fundamental analysis. Kita buka semua, kita bogilkan pasal apa syarikat tu punya earnings report. Kita tengok dia punya data-data, dia punya perolehan. Bisnes macam mana pun kita belajar. Dia jual apa, apa banyak produk dan sebagainya. Jadi apa yang asas kepada kaedah untuk analisa yang itu, dikatakan ini orang dia. Inilah manusia dia yang come up with kenapa kita lihat kepada intrinsic valuation. Ini dia. Ini orang dia. Sebab tu saya katakan dua buku ni. Jadi buku pertama, baca buku Intelligent Investor. What is the difference between investment? Yes. When you invest, you don't speculate at all. Speculation ni, you hear things. You go by sentiment. You go by feelings. You go by preconceived ideas. Itu dia, Alan Pinkerton. Alan Pinkerton saya rasa saya tahu siapa ni. Okey. Itu adalah speculation. Investment, you go by data. You go by through the true numbers, the true parameter, the true value.
Itu adalah apa yang Benjamin Graham ni tekankan, ya. Jadi when you invest, you don't, speculation is out of the door. Anda tak tengok langsung, don't speculate. Itu apa yang Benjamin Graham katakan. Sebab itu saya katakan tadi, Warren Buffett kata, Warren Buffett, dia kata kalau dia ikut Ben saja, dia ikut Benjamin Graham saja, payah dia nak berada pada tempat dia sekarang ni. Sebab strictly very, very conservative. Yeah? So, some growth ataupun some speculation is needed according to Warren Buffett. In order untuk, macam ni lah, tanpa mengambil risiko yang lebih tinggi, payah kita nak dapat return yang sepatutnya. Itu yang Warren Buffett kata. Tapi kalau kita ikut kepada Benjamin Graham, disebabkan dua peristiwa berlaku dalam hidup beliau. Yang pertama adalah kehilangan bapa beliau tadi, yang ada furniture business apa semua, meninggal, keluarga beliau amat susah. Dan yang kedua adalah, kena faham, keluarga dia orang ni adalah keluarga dari UK, keluarga dari ini, dan terdapat anti-Semitism lah a bit, pada tahun 1929, 1920-an. Jewish punya family, Jadi apa dia, bila bapa dia meninggal, payahlah dia orang ni nak cari kerja, nak dapat income apa semua. Jadi sebab itu selepas beliau graduate, terus beliau nak kerja, dan kerja pun company Jewish jugalah. Tu yang Loeb tadi, itu sebab dia. Okey, jadi but dua buku ni, Krispy Kreme, okey. Intelligent Investor, baca Intelligent Investor dulu, dapat idea dia, the whole. So kalau ada baca security macam saya terbalik. Saya baca security analysis dulu. Jadi kalau baca security analysis, anda akan pening kepala. Baca Intelligent Investor, faham konsep dia. Actually dekat YouTube pun banyak yang dah letakkan dia punya audio tu. Anda tak perlu pun membaca dia. Dia ceritakan anda, kan. Audiobook, yes. Audiobook, ya. Masa tengah balik kampung, driving jauh-jauh tu pasang lah. Dan letaklah macam suara saya, kan. Ada seksi sikit, kan. Jadi boleh teman lah, kan, bagi siapa nak balik jalan raya. Lepas tu baru anda dengar security analysis. Tak demam jadi demam dengar. Jadi apa yang saya pelajari daripada Ben Graham macam ni, ya. Kita jangan ada preconceive. Maksudnya bila anda mendengar any ideas, kita jangan tolak. Jangan kata itu tak betul, ini betul. Sebab dalam pasaran ni tak ada orang yang betul. Ya, yang betul cuma harga. Itu yang betul, ya. So, open to ideas. You can have your own punya cara, tetapi sentiasa belajar, sentiasa mendengar. Tu yang saya letakkan konsep market dynamic tu, iaitu perubahan dinamik, ya. Jadi itu yang saya pelajari daripada Benjamin Graham, tapi kita pegang kepada prinsip kita. Seksi. Jangan muntah dulu. Saya tahu siapa ni, orang kita. Okey, itu daripada saya, Jawahir. Ada lagi masa 3 minit lagi. Jadi itu daripada saya. Nasib baik tak pergi pukul 9.15 tadi. Kita serahkan kembali. Saya serahkan kembali kepada Jawahir. Alright, jadi itulah dia dua karakter yang berbeza yang dibawakan oleh kedua pakar dagangan kita malam ini, khas untuk anda semua. Okey, jadi saya harap anda semua enjoy the sharing dan ambil pengajaran yang baik untuk tingkatkan lagi prestasi dagangan anda. Okey, dan kepada anda semua, jangan lupa untuk ikuti kami di laman sosial Facebook, Telegram dan juga Instagram untuk ketahui perkembangan